Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak sambung satu lagi bahagian berkaitan dengan perniagaan antarabangsa, itu bahagian terakhir. Okey. Kita akan bincang tentang perlindungan perdagangan. Okey, iaitu Cikgu akan terangkan apakah objektif perlindungan perdagangan dan juga kaedah melindungi pasaran domestik. Ada dua kaedah iaitu tarif dan bukan tarif. Okey. So, apa dia perlindungan perdagangan? Okey, so perlindungan perdagangan ni rujuk pada langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk memberi perlindungan pada industri tempatan. Okey, so kita ni dalam era globalisasi, jadi banyak barang asing yang masuk ke negara kita. Okey, bila banyak barang asing masuk ke negara kita, pengeluar tempatan ni menghadapi masalah. Sebab negara lain ni dia ada kelebihan. Okey, contoh macam negara China kan, mereka ada buruh yang ramai, tanah yang banyak, okey, modal banyak. Jadi mereka mampu keluarkan barang dengan harga yang murah. So, bila barang ni sampai ke Malaysia, pengeluar tempatan ni ada menghadapi masalah untuk memasarkan barang mereka. Okey. So, untuk melindungi industri tempatan, supaya wujud persaingan yang sihat, kerajaan mengenakan sekatan. Itu dipanggil perlindungan perdagangan. Okey. So, objektif perlindungan perdagangan. Kenapa kerajaan mengenakan sekatan ni? Tujuannya adalah untuk melindungi industri tempatan agar dapat bersaing dan berdaya maju. Okey. Dengan adanya perlindungan ni, syarikat tempatan ni mereka boleh keluarkan barang yang harganya lebih murah. Contohnya kerajaan mengenakan cukai untuk basikal import. Okey, menyebabkan harga basikal import lebih mahal. So, basikal tempatan ni boleh bersaing dengan basikal import. Okey. Menggalakkan perkembangan industri baru. Okey, industri baru ni dipanggil infant industri. Industri yang baru dimulakan. Industri yang baru dimulakan ni, mereka perlu dilindungi sebab mereka menanggung kos yang tinggi, pasaran terhad, banyak masalah. Jadi mereka perlu dilindungi. Cikgu bagi contoh. Okey, katakan adik kamu umurnya 6 tahun. Okey, adik kamu katakan nak beli barang untuk raya. Okey, nak beli pakaian untuk raya. Boleh tak ayah bagi RM50 kepada adik kamu, suruh dia pergi ke pusat beli belah dan beli barang? Tak boleh kan? Sebab dia kanak-kanak. Tapi kamu ni dah umur katakan 18 tahun, bolehlah ayah kamu bagi duit kepada kamu supaya you boleh buat shopping sendiri. Okey, itu beza. Sebab kamu ni dah lama, dah biasa. Kanak-kanak ni tak boleh. Itu beza antara industri baru dengan industri yang lama. Jadi industri baru ni perlu dilindungi. Okey. Elak persaingan yang kurang sihat. Okey, persaingan kurang sihat maksudnya kemasukan barang import dengan harga yang jauh lebih murah. Okey, ada negara yang buat dumping, lambakan. Okey, dia dump atau lambak barang mereka di negara kita. Tujuannya adalah untuk menguasai pasaran, tapi tak adillah untuk barang tempatan. Okey, mengurangkan kadar pengaliran keluar mata wang. Bila import banyak wang kita mengalir ke luar negara. Okey, bantu meningkatkan sumber pendapatan negara iaitu tarif ni kutipan cukai. Jadi Malaysia terima banyak hasil. Okey, mengalang kemasukan keluaran yang dianggap kurang sesuai. Okey, barang-barang seperti yang ada unsur lucah, dadah, okey, senjata api, kerajaan boleh gunakan kaedah perlindungan. Okey. Okey, kaedah perlindungan ada dua, iaitu tarif dan bukan tarif. Okey, tarif ni kerajaan cuba mengurangkan import dengan menggunakan cukai. Bukan tarif ni kerajaan boleh gunakan kaedah mengurangkan import dengan kota, peraturan embargo dan sebagainya. Okey, so tarif ni gunakan cukai, bukan tarif ni gunakan kaedah bukan cukai. Okey. So apa dia tarif? Tarif ialah cukai yang dikenakan terhadap barang import. Okey. So apa kesannya bila kerajaan mengenakan cukai? Harga import akan meningkat berbanding dengan barang tempatannya lebih murah. Okey, so cukai menyebabkan import mahal. Secara bandingan, barang tempatan lebih murah. Okey, so ini akan mengurangkan kuantiti barang yang diimport. Okey, jumlah barang import akan berkurang sebab orang tak nak beli kan. Okey, so dengan secara tak langsung boleh melindungi industri tempatan. Okey, so ada dua jenis tarif, tarif spesifik dan juga tarif ad valorem. Okey, tarif spesifik ni cukai tetap ikut kuantiti barang atau unit barang. Okey, yang diimport Contohnya RM12 untuk setiap barang yang diimport. Itu dipanggil spesifik. Kalau kita import 10 barang, kita kena bayar cukai RM120. Kalau kita import 1000 barang, kita kena bayar cukai sebanyak RM12,000. So cukai mengikut bilangan barang yang kita import. Ad valorem maksudnya cukai berdasarkan nilai barang yang diimport.
Okay, how much we import, nilai dia, value. Contohnya cukai 30% dikenakan ke atas kereta import berharga RM100,000. Maksudnya kalau kita import kereta bernilai RM100,000, kita bayar cukai sebanyak 30%. Okay. Ini contoh cukai yang dikenakan oleh Malaysia ke atas CBU dengan CKD. Kereta CBU dengan CKD. CBU maksudnya Complete Build Unit. Kita mengimport sebiji kereta. CKD maksudnya kereta ni Complete Knockdown. Maksudnya pasang di Malaysia. Okay. So, tengok. Kalau kita import kereta daripada ASEAN, tidak dikenakan apa-apa cukai. Kalau bukan ASEAN, dikenakan cukai sebanyak 30%. Ini dipanggil tarif. Okay, cukai ke atas barang import. Okay. Kota. Kota ni keyword dia menghadkan. Okay, menghadkan kuantiti suatu barang import. Okay, keyword dia menghadkan, limit, number, kuantiti barang yang boleh diimport. Okay. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kemasukan barang import, at the same time melindungi industri tempatan. Okay. Tapi kota ni tidak menambah pendapatan negara sebab kerajaan tak dapat hasil. Tarif ni kerajaan dapat hasil. Kota ni tidak membawa hasil kepada kerajaan. Okey, contohnya kerajaan mengenakan kota untuk beras import sebanyak 50,000 tan setahun. Maksudnya kita boleh import maksimum 50,000 tan beras saja. Okey, lebih tak boleh walaupun permintaan negara banyak. Okey. Yang ketiga, embargo. Okey, embargo ni merupakan satu bentuk larangan. Okey. So, import atau ekspor, semua kategori tidak dibenarkan. Maksudnya, tak boleh masuk langsung. Okey, sekatan kata import ekspor, kata semua kategori tanpa mengira destinasi. Contohnya, Malaysia melarang kemasukan barangan dari negara Israel. So, we call it embargo. Tak boleh masuk. Okey. Yang keempat, subsidi ekspor, iaitu kerajaan memberi bantuan. Okey, bayaran yang dibuat oleh kerajaan pada pengekspor untuk mengurangkan kos pengeluaran. Okey. Tujuannya adalah untuk mengurangkan harga barang ekspor. Dengan ini, daya saing barang kita akan meningkat. So, kita boleh jual barang kita dengan harga yang lebih murah. Okay. Contohnya, pemberian subsidi seperti subsidi baja, mengurangkan harga minyak sawit Malaysia di pasaran antarabangsa. Okay. So, remember, tarif, kota, embargo, subsidi ekspor. Tarif, ingat, huruf T, tax. Kota, K, kuantiti. Okay. Embargo, tak boleh masuk. Subsidi ekspor, B, bantuan atau bayaran. Okey, so ada 4 keyword utama ya. Okey, kempen belilah barang buatan Malaysia. Itu satu kaedah secara tak langsung untuk menggalakkan kita beli barang tempatan. Okey, supaya daya saing barang tempatan akan meningkat dan boleh meningkatkan produktiviti. Okey, so ini untuk menggalakkan penggunaan barang tempatan. Okey, barang mana yang diberi promosi. Okey. Produk mestilah dikilangkan di Malaysia dan mengandungi sekurang-kurangnya 51% bahan atau kandungan tempatan dan produk ni melibatkan aktiviti proses penghilangan di Malaysia. So barang ni kerajaan akan memberi promosi atau termasuk dalam kempen belilah barang buatan Malaysia. Kawalan tukaran asing. Ini campur tangan kerajaan dalam pasaran pertukaran asing. Iaitu kerajaan cuba mengurangkan kemasukan barang import dengan menyekat pembelian mata wang asing. Okey. Kalau kamu nak import, kamu perlukan mata wang asing. Mata wang asing ni dibekalkan oleh bank. So, bank akan menyekat bilangan mata wang asing yang kita boleh beli sebelum kita mengimport barang. Okey. So, kerajaan boleh hadkan penawaran mata wang negara kepada para pengimport atau menjual mata wang negara dengan harga yang lebih tinggi. Ini menyebabkan harga import lebih mahal dan boleh mengurangkan kemasukan barangan import. Okey. 7, piawaian kesihatan dan keselamatan. Kerajaan boleh kuatkuasakan peraturan. Okey, contohnya kalau barang tu tidak melepasi standard yang telah ditetapkan, barang ni tak boleh masuk ke negara kita. Okey, contohnya tumbuhan dan binatang dilarang dibawa masuk tanpa kebenaran pihak custom Malaysia. Ini satu bentuk perlindungan. Okey. Okey, contoh soalan, nyatakan 4 objektif perlindungan. Kamu dapat 4 markah, make sure ayat dia lengkap. Okey. Uraikan 3 objektif perlindungan, 1 fakta, 1 uraian. Jelaskan 3 perlindungan perdagangan bukan tarif. Okey, bukan tarif ni apa? Embargo, okey, kota, okey, kawalan tukaran asing, subsidi ekspor. Itu bukan tarif. Berikan maksud tarif dan uraikan 2 jenis tarif. Tarif ni apa? Cukai ke atas barang import. 2 jenis tarif iaitu
tarif ad valorem dengan tarif spesifik. Okey. Uraikan 3 kaedah perlindungan bukan tarif. Okey, yang ni kamu tak perlu bagi contoh. Yang nombor 3 tadi tu kena bagi contoh. Nombor 5 tu just bagi uraian, fakta dengan uraian saja. Okey. Ini contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu berkaitan dengan objektif perlindungan dan juga kaedah perlindungan. Jika ada sebarang masalah, bolehlah kamu komen ya. Dan jangan lupa like, share dan komen. Thank you pelajar. Bye.